Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan anda semua tentang tajuk sebagaimana di paparan memahami sunnatullah. Apa nak tanya? Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita perlu bersemangat dengan nikmat kesihatan, kita belajar insya-Allah. Jadi hari ini memahami sunnatullah predikat Islam tingkatan 4 KSSM bidang Al-Quran. Adik-adik boleh rujuk buku teks pada muka surat yang ke-29 hingga 35. Okey adik-adik, kita tengok terus kepada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca dan memahami surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Yang kedua, menjelaskan konsep sunnatullah itu apa. Yang ketiga, menerangkan kesan memahami sunnatullah. Yang keempat, mengetahui bentuk soalan SPM dan teknik menjawab berdasarkan modul mantap. Dan yang kelima, menjawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Okay, adik, kita terus kepada ayat yang menjadi asas kepada tajuk kita pada hari ini. Adik-adik boleh ikut Ustaz Mi bacakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Jom kita tengok maksud bagi potongan ayat ini sebagaimana di paparan adik boleh tengok. Qad khalat min qablikum sunanun. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, yakni peraturan dan ketetapan Allah. Maka mengembaralah, kata Allah, setelah Allah Ta'ala tetapkan, fasiru fil ardi, maka mengembaralah kamu di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah, mengembara, kemudian Allah Ta'ala kata fanzuru, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Haza bayanul linnas. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin, dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Padahal kamulah orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Okey, ini maksud daripada potongan ayat. Sekarang adik-adik kita tengok sebab penurunan ayat. Okey, sebab penurunan ayat ialah para sahabat kalah dalam perang Uhud. Okey, pusingan pertama menang, pusingan kedua selepas berlaku kekecohan di mana pasukan pemanah turun daripada Bukit Uhud, lalu ada serangan berlaku. Selepas itu, maka orang Islam kalah. Walau bagaimanapun, orang Islam taklah kalah sepenuhnya, kerana mereka dapat mengekang. Last sekali mereka dapat mengekang sehingga orang kafir musyrikin lari. Okey, dapat beredar dengan baiklah. Kira tak berlaku kalah yang teruk. Lalu Nabi berdoa. Ni kisah penurunan. Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi yang akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maka turunlah ayat ini. Okey, ini sebab penurunan ayat. Dan kita tengok soalan daripada modul mantap. Ayat di atas menerangkan mengenai sistem dan peraturan ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk. Berdasarkan ayat di atas, jelaskan sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Jadi kat sebelah tu adik-adik boleh tengok ada dua markah. Kehendak dia jelaskan sebab turun ayat. Okey, jelaskan. Tu kata, orang kata apa? Kata tugas dia. Sebab. Okey, tu kehendak soalan. Okey, sebab turun ayat. Jadi macam mana nak jawab? Adik-adik tengok kata kunci yang disediakan di modul mantap. Nabi Muhammad SAW berdoa. Tu kata kunci dia. Berdoa apa? Doa yang tadi tu. Kemudian kita sambung ketika para sahabat mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud. Okey, kita
Okey, kita ambil yang ni kata kunci. Dua kata kunci ni kita buat satu ayat yang lengkap untuk kata tugas jelaskan. Okey adik? Jelas? Okey, insya-Allah adik-adik akan dapat 2 markah. Okey? Selesai. Okey, kita tengok seterusnya ialah spektrum ilmu. Perang Uhud berlaku pada tahun ke-3 Hijrah, yakni 625 Masihi antara tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini dinamakan Perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud. Kita tengok soalan di modul mantap, nyatakan. Kata tugas dia nyatakan tahun dan tempat kejadian peperangan Uhud. Tu kehendak soalan, tahun dan tempat. Tengok markah dia, 2 markah. Kita tengok kata kunci dia tahun ke-3 Hijrah dan juga Bukit Uhud. Bukan Bukit, Bukit Uhud. Silap tu. Silap ejaan. Okey, jadi jawapan dia adik-adik letak je tahun ke-3 Hijrah, tempat di mana? Di Bukit Uhud. Selesai. Okey, sekarang adik-adik kita tengok maksud sunnatullah. Maksud sunnatullah ialah sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluk. Tak kiralah siapa pun, semua makhluk dia ditetapkan oleh Allah. Dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Faham adik-adik ya? Okey, ini maksud sunnatullah. Jadi kita tengok soalan di modul mantap. Nyatakan maksud sunnatullah. Okey, maksud sunnatullah. Nyatakan kata tugas dia, kehendak soalan maksud sunnatullah. Tengok markah, 2 markah. Jadi kena ada 2 frasa. Okey, maksud sunnatullah ialah, okey, tu dia punya kepala jawapan. Kemudian kita jawab, sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk. Okey, frasa pertama dan frasa kedua, dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Okey, adik-adik boleh tengok di sebelah tu kata kunci dia, sistem atau peraturan. Kemudian perbuatan makhluk. Bukan perbuatan makhluk, semua makhluk, terhadap semua makhluk. Okey, selesai. Okey, ini sunnatullah. Sekarang kita tengok perkara berkaitan sunnatullah. Kita tengok perkara berkaitan sunnatullah ni ada 3. Yang pertama, adik-adik boleh tengok di paparan, bersifat tetap dan kekal. Yang kedua, merangkumi semua makhluk. Yang ketiga, berasaskan sebab, musabab dan akibat. Kita tengok satu persatu berdasarkan dalil yang telah disediakan di paparan ini. Ustaz Mi terus beri maksud saja adik-adik ya. Demikianlah, kita tengok yang pertama ni, bersifat tetap dan kekal. Demikianlah menurut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu. Kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Surah Al-Ahzab ayat 62. Kalau Allah Ta'ala dah tetap begitu, tak ada siapa boleh halang ataupun ubah. Begitu. Ini dalil dia, surah Al-Ahzab ayat 62. Kita tengok pada yang kedua, iaitu merangkumi semua makhluk. Dia tak kira siapa, sama ada manusia, sama ada binatang, sama ada tumbuh-tumbuhan, semuanya merangkumi semua makhluk sunnatullah ini. Kita tengok dalil dia. Dan Ustaz Mi baca maksud dia, dan kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi dengan sukarela atau terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Nampak? Semua sama ada sukarela, secara sukarela, yakni Allah Ta'ala bagi arahan, ada yang nak buat, ada yang tak buat, dan ada yang terpaksa. Memang Allah Ta'ala ada yang tetapkan, contohnya malaikat memang dia akan sujud, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang rukuk, memang ada. Dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Okey, ini bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, berasaskan sebab, musabab dan akibat. Ni panjang ayat dia. Kita tengok maksud dia supaya kita mudah nak faham. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celah, dan Allah juga menurunkan hujan batu dari langit daripada kumpulan awan besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, serta menjauhkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surah An-Nur ayat 43. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nak cerita berasaskan sebab, musabab dan akibat. Contoh dia bawa di sini hujan. Dia ada satu proses
bermula dengan proses penyejatan, kemudian akan berlaku bila disejat akan ada kumpulan awan. Awan tu bila dah banyak airnya, kemudian dia beku dan berat, kemudian turun hujan di celah-celah. Itu merupakan satu proses yang dipanggil sebab, musabab dan akibat. Faham tak dia? Itu dipanggil sunnatullah. Okey, baik. Selesai yang tu, kita tengok seterusnya. Okey. Kepentingan mengkaji sejarah umat terdahulu. Kan dalam ayat tadi dia ada cerita tentang kisah umat yang terdahulu yang berlaku mengikut sunnatullah. Okey, jadi di sinilah kita nak ambil pengajaran. Kepentingan mengkaji sejarah umat terdahulu, kita ambil pengajaran yang pertama ini, iaitu sebab kejayaan. Sebab kejayaan. Contoh, kaum Nabi Yusuf alaihissalam, bila Nabi Yusuf bermimpi, bila raja bermimpi, kemudian dia beritahu pada Nabi Yusuf yang pada ketika itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala untuk mentafsir mimpi. Dia tafsirkan mimpi supaya menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf. Tadi. Jadi sebab kejayaan, menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf. Akibatnya, selamat menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Okey, contoh kedua, Talut dan tenteranya. Sebab kejayaan, mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Akibat, dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Nampak? Ni yang perlu kita ambil iktibar daripada kisah umat-umat yang terdahulu. Ini kisah kejayaan ataupun dipanggil sebab kejayaan. Okey, sekarang kita tengok sebab kemusnahan. Okey, contoh kaum Samud, umat Nabi Soleh. Sebab kemusnahan, bersikap angkuh dan menuduh Nabi Soleh pendusta. Akibat, dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Tengok yang kedua, kaum Lut, umat Nabi Lut. Apa sebab kemusnahan? Ingkar perintah Allah dengan mengamalkan homoseks. Akibat, dibinasakan dengan bumi diterbalikkan. Ni dia. Okey, kita teruskan lagi adik-adik. Kesan memahami sunnatullah. Bila kita faham sunnatullah ni, apa kesan dia? Yang pertama, meyakini setiap yang berlaku kepada dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Yang kedua, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Yang keempat, membentuk jati diri dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Jom kita tengok soalan daripada modul mantap. Jelaskan 2 kesan memahami sunnatullah dalam kehidupan. Kata tugasnya, jelaskan. Berapa dia minta? 2. Apa kehendak soalan dia? Kesan memahami sunnatullah dalam kehidupan. Berapa markahnya? 2. Bila 2 markah, jadi tak banyak pipi, tak banyak patah perkataan. Janji apa yang kita jawab itu lengkap dan tidak tergantung ayatnya. Kita tengok jawapan. Okey, jawapan pertama kita letak dulu kepala jawapannya. 2 kesan memahami sunnatullah ialah tu kepala jawapan. Jadi kita letakkan poin nombor 1 sebab dia minta 2 kan. 1 apa, nombor 2 apa. Jadi nombor 1 kita letakkan mengikut kata kunci yang diletakkan di situ, membentuk jati diri dalam kehidupan. Selesai, dapat 2 markah. Yang kedua, menerima ketetapan Allah, dapat 2 markah. Cantik. Dia faham adik? Sebab 2 markah. Kalau 4 markah, lain pula cara dia. Okey, nanti yang 4 markah nanti kalau ada, Ustaz Mi akan cerita. Okey, kita tengok seterusnya pengajaran ayat. Ini ada 6 pengajaran ayat berdasarkan buku teks. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapan. Yang kedua, kita tengok di paparan, kita hendaklah menjadi pengembara di muka bumi. Fasiru fil ard, kata Allah Taala tadi kan. Fasiru fil ard, mengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Yang ketiga, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dalam kehidupan. Yang keenam, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita tengok soalan daripada modul mantap. Terangkan 2 pengajaran daripada ayat di atas. Soalan,
kata tugasnya terangkan. Bila dapat terangkan, kita dah tahu dah cara macam mana nak jawab. Yang kedua, kita tengok ada 2. Dia minta 2. Berapa jawapan yang kita nak? 2. Apa kehendak soalan? Pengajaran daripada ayat di atas. Okey, soalan pengajaran. Berapa markah? 4 markah. Jadi, macam mana biasa, kita letak dulu kepala jawapan 2 pengajaran daripada ayat di atas, noktah bertindih. Kemudian kita letak point, nombor 1 apa, nombor 2 apa. Dia minta 2 kan? Jadi 1 apa, nombor 2 apa. Jadi setiap soalan yang berbentuk pengajaran kita kena mulakan dengan kita hendaklah. Okey, kemudian baru kita masuk isi, huraian dan huraian lengkap. Isinya apa? Meyakini bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia. Terletak kata hubungnya agar, tak kasut dekat situ. Okey, agar, ya. Kemudian huraian. Huraian kita bersabar dengan segala ketetapan Allah. Okey? Faham adik? Okey, untuk soalan ni kepala jawapan dulu. Dah letak kepala jawapan 2 pengajaran daripada ayat di atas. Kemudian letakkan point di bawah tu, nombor 1 apa, nombor 2 apa. Kemudian soalan pengajaran mesti ada kita hendaklah. Okey? Kemudian lepas kita buat pendahuluan kita hendaklah, kita mesti ada isi dan huraian. Dan di antara isi dan huraian mesti ada kata hubung. Sebab tu Ustaz Mil letakkan I, K, H. Okey, I apa? I isi. Isi dia apa? Kita hendaklah meyakini bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia. Tu isi. Kita letakkan K kata hubungnya, tak kasut kat situ. Kita pilih agar. Okey, agar itu kata hubung. Kemudian kita sambung dengan huraian H, kita bersabar dengan segala ketetapannya. Yang kedua, kita hendaklah pendahuluan isinya menjauhi sikap lemah dan mudah berputus asa. Kata hubungnya kita letak supaya. Kemudian huraikan. Huraian dia dapat menjalani kehidupan dengan lebih berwawasan. Faham adik-adik? Jelas? Adik-adik boleh tengok kata kunci di sebelah tu untuk mudah adik-adik nak atur ayat nanti, insya-Allah. Okey, habis pengajaran dan sekarang yang terakhir adik-adik iaitu soalan kebat. Okey, soalan kebat ni kita baca dulu soalan dia. Melihat kesan-kesan sejarah peninggalan umat terdahulu dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Bagaimanakah anda dapat mengambil iktibar daripada perkara di atas dalam kehidupan harian? Huraikan. Bila soalan ni dia mulakan dengan bagaimana, jadi dia minta cara. Kita tengok cara dengan isi dia. Caranya apa? Mentaati segala perintah Allah. Caranya apa? Takut balasan Allah di dunia dan di akhirat. Okey, jadi kita pilih caranya mentaati segala perintah Allah. Okey, tu cara kita. Okey, Ustaz Mi pilih itu. Jadi inilah susunan dia. Jadi dalam kebat mesti macam biasa, mesti ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Jadi umat Islam, isi dulu. Umat Islam hendaklah mentaati segala perintah Allah, itu isi. Kemudian kita letakkan kata hubung. Okey, letak kasut itu kita pilih kerana. Okey, lepas kata hubung kita sambung dengan huraian. Huraian dia keingkaran kepada Allah, mengundang azab Allah. Titik pertama. Soalan kebat mesti ada 3 titik. Jadi titik pertama dah selesai. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Huraian lengkap. Huraian lengkap adik-adik boleh pilih sama ada kesannya, contohnya, banyak boleh. Akibatnya, kan? Apa lagi? Faktornya, macam-macam boleh. Tapi Ustaz Mi pilih kat sini contohnya. Contohnya kaum Samud dibinasakan kerana mengamalkan homoseks. Selesai huraian lengkap. Titik kedua. Dan kita akan pergi kepada titik ketiga iaitu kesimpulan. Simpulannya kita hendaklah melaksanakan tuntutan Al-Quran. Itu dia punya isi. Okey, kita letak kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan tuntutan Al-Quran. Ini dia punya isi. Okey, kemudian kita letakkan kata hubungnya agar dan kita letakkan huraian bahagia dunia dan akhirat. Ni paling ringkas, ini yang dikehendaki oleh pemeriksa, ringkas dan mudah dia nak letak jawapan. Okey, warna-warna tu Ustaz Mi letakkan supaya adik-adik boleh tengok. Ada penanda di bawah ni. Orang kata apa? Penunjuk. Warna tu sebagai penunjuk yang mana satu isi, yang mana huraian, yang mana kata hubung, yang mana kesimpulan. Yang mana kesimpulan. Supaya mudah adik-adik nak buat ulang kaji. Okey adik ya? Selesai. Alhamdulillah adik, selesailah
pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni agar kita dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Tahniah semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.